أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia-Nya, inayah, kesempatan, ruang dan peluang yang Allah masih beri lagi kepada kita. Pada saat ini kita di antara hamba-hambanya yang dipilih untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita berada pula di dalam majlis ilmu, halaqah ilmu, sementara untuk kita menunggu solat isyak nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insya-Allah kita sambung balik pengajian kupasan kita dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang ke-59. Hadis yang ke-59 berada pada bab yang ke-29, muka surat 54. Yang ada kitab, yang ada buku, muka surat 54. Pada kuliah yang lepas kita dah berhenti pada hadis yang ke-58. Sepatutnya bab 29 tu dia ada 2 hadis untuk kita bincangkan, ya. Baik, hari ini kita masuk hadis yang ke-59, masih lagi di bawah bab pada menyatakan barang siapa bersilaturrahim, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Baik. Hadis 59, hadis mauquf. Haddatsana Abu Nuaim qal haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq qal haddatsani Maghra Abu Mukhariq huwa al-Abdi qal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man ittaqa rabbah wa wasala rahimah unsi'a lahu fi umrih wa thara maluh wa ahabbahu ahluh. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang bertakwa. Hadis ni lebih kurang sama je tuan-tuan dengan hadis yang ke-58 pada kuliah yang lepas tu. Lafaz dia lebih kurang sama je, matan dia lebih kurang sama je. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan barang siapa bertakwa, manittaqa rabbah, kepada Tuhannya. Kita bincang dulu bab takwa, masjid pun nama Masjid At-Taqwa, sesuai nama tu kan. Mengikut Sayyidina Ali, kita cerita dah ada 4 ciri ataupun 4 perkara perlu ada dalam diri kita, barulah kita diletakkan sebagai orang yang bertakwa. Kan kita dah bincang al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah, kan, minal jalil, wal amal bin tanzil,
dan kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim, war-ridha bil qalil, kita redha dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, kalau sedikit pun sedikitlah adanya sifat qanaah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, wasti'dadu liyaumir rahim, kita ada persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Itu menurut pendapat Saidina Ali. Dia kata kena ada 4 ni barulah cukup sifat kita tu diletakkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kalau kita ambil juga pandangan daripada Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan Ats-Tsauri, takwa tu macam mana? Ketika mana ditanya oleh Saidina Umar, Saidina Umar tanya Sufyan Ats-Tsauri, apa itu takwa? Lalu jawab Sufyan Ats-Tsauri, takwa itu diumpamakan seperti berjalan di atas satu jalan yang banyak duri, kan? Ada duri, ada rintangan banyak, maka semestinya kita akan menapakkan kaki kita dengan berhati-hati, kan? Nak berjalan pun hati-hati, takut kita terpijak duri tu. Maka itulah digambarkan takwa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berhati-hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama disyarah lagi. Dia kata martabat takwa ni ada 3. Yang pertama ni martabat orang biasalah nak dapat takwa. Yang pertama ni, segala perkara yang haram ditinggalkan, kan? Maknanya bila kita tahu benda tu haram, kita tinggal, kita tak buat dah. Insya-Allah kita dah termasuk dalam orang yang bertakwa tu, kan? Tu martabat yang pertama. Kemudian naik sikit, orang yang hebat lagi dalam bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan segala perkara yang hukumnya makruh. Bukan kata haram, yang makruh pun dia tak buat dah, kan? Sebab makruh ni dia dekat kepada haram. Kalau kita ambil kalimah makruh pun dia datang daripada kata dasar dia karaha. Karaha ni maksudnya benci, kan? Kita tak nak. Jadi perkara yang makruh pun dia tinggal, dia tak buat terus dah. Ni hebat. Dan martabat yang paling tinggi dalam bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia tu dia tinggal perkara haram, dia tinggal perkara makruh, dan juga dia tinggal perkara harus yang tidak bermanfaat. Allahu akbar, susah nak buat tu, kan? Haram tolak, makruh tolak, perkara harus yang tidak bermanfaat pun dia tinggal. Ni takwa yang paling hebat. Maka inilah juga di antara kata ulama, perlulah ada kita ni cita-cita untuk sampai takwa yang paling tinggi tadi, kan? Buat benda, semua perkara yang kita nak itu adalah perkara yang beroleh manfaat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik pada hadis tadi. Mattaqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimah, dan menyambung silaturahim, unsi'alahu fi umrih, akan dipanjangkan umurnya, wa thara maluh, dibanyakkan hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan dicintai oleh ahlinya, kaum keluarganya. Tengok tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW seolah-olah menghubungkan takwa tu, kan? Takwa tu adalah orang yang menyambung silaturahim, darjatnya sama dengan orang yang bertakwa. Jadi besar sangat orang yang menjaga silaturahim ni, sampai diletakkan hadis sama taraf ataupun sama keadaannya dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang menyambung silaturahim, maka mereka akan beroleh perkara yang dinyatakan tadi, iaitu akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, dicintai oleh ahli keluarganya.
Apa faedah daripada hadis ni? Yang pertama, nak menunjukkan kepada kita peri pentingnya perhubungan silaturahim itu. Dan yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, nak menunjukkan juga kepada kita bahawasanya orang yang menyambung silaturahim ni, dia akan dapat kebaikan di dunia. Kan? Nabi kata tadi, dapat panjang umur, dapat banyak harta, dicintai oleh ahli keluarga. Maknanya manfaat ke atas dunia pun dia dapat dah. Apatah lagi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, baik. Seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-30. Bab birril aqrab fal aqrab. Bab pada menyatakan berbakti kepada kaum kerabat yang dekat. Kan? Masuk pula ni Imam Bukhari rahimahullahu taala, dia masukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang buat baik, berbakti, buat kebajikan kepada kaum kerabat. Dan keutamaan tu ada, yang paling dekat kena utamakan dulu, kemudian yang paling dekat, maknanya berterusan. Kan? Baik. Hadis yang ke-60. Ingatnya perbezaan bila mana sebut hadis marfu'. Tadi hadis 59 hadis mauquf. Mauquf tu maknanya dalam hadis tu tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cerita pun perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya daripada Rasulullah juga, dia terhenti kepada sahabat je. Tapi bila mana hadis marfu', hadis 60 ni kan, diletak dalam kurungan tu hadis marfu', maksudnya dalam hadis tu ada diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Haddatsana Haywah ibn Shuraih qal haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdam ibn Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Daripada Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat, berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Tengok tuan-tuan, Nabi bagi penegasan ni, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk buat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Nabi ulang lagi, berwasiat supaya berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kan? Maknanya dua kali Nabi kata buat baik kepada mak, kemudian buat baik kepada mak, kemudian berwasiat supaya berbuat baik kepada bapa-bapa kalian, kemudian berwasiat supaya berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, dan seterusnya yang paling dekat. Apa maknanya? Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah hadis ni juga, kalau kita ingat dulu, kita masuk bab pada membincangkan tentang birrul walidain, buat baik kepada mak ayah. Dan ada hadis yang Nabi ulang, nak buat baik kepada siapa ni, buat kepada mak, buat kepada mak, buat kepada mak. 3 kali Nabi ulang. Kan? Jadi ulama menghuraikan juga kenapa diulang-ulang sebegitu. Kalau kita kira 3 kali itu sebab apa? Sebab ibu ni penderitaan dia, kesusahan dia lebih banyak berbanding daripada ayah. Kata ulama dari sudut apa? Dari sudut hamlin, wad'in dan radha'. Dari sudut dia mengandung, dari sudut dia melahirkan, dan juga dari sudut dia menyusukan. Sebab itulah sampai Nabi ulang 3 kali, sebab ada 3 benda tu perkara yang susah dilakukan oleh ibu sewaktu melahirkan kita ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Dan yang kedua, kata Anas bin Malik, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah ni dia ulang-ulang tuan-tuan, kan? Dia ulang-ulang. Tikrar yufidu taukid. Pengulangan Nabi SAW dalam menceritakan sesuatu perkara tu bukan saja-saja, tetapi pengulangan Nabi SAW itu adalah untuk memberi penegasan. Maknanya dalam bab nak buat baik ni, utamakan mak dulu, utamakan ibu dulu, kan? Ibu tu lebih utama. Dan ada ulama kata bila Nabi ulang 3 kali tu, pertama, bila Nabi cakap yang pertama kamu dengar, bila Nabi ulang yang kedua kamu faham, bila Nabi ulang yang ketiga kamu kena buatlah, kamu kena amal, kan? Banyak sekali kita jumpa hadis Nabi SAW dalam bentuk pengulangan ni. Jadi dalam hadis yang ke-60 ni, Nabi SAW nak beri gambaran kepada kita, pertamanya keutamaan untuk buat baik, jaga kebajikan kepada mak, kemudian buat baik kepada ayah, kemudian buat baik kepada kerabat yang paling dekat. Tengok ahli kerabat kita, saudara mara kita yang paling dekat, buat baik kepada dia. Seterusnya yang paling dekat, lagi dan lagi. Begitulah keutamaan dalam menghubungkan silaturahim dan juga menjaga kebajikan di antara kaum kerabat yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Hadis yang ke-61. Muka surat 56 tu, 55 dan 56. Hadis marfu' lagi. Dalam ni ada cerita pasal Nabi. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الخزرج ابن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان ابن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحيم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثة فأتى فتى عمه له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. Hadis yang agak panjang ni, ada kisah, ada cerita ya pasal Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik. Daripada Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, dia telah berkata, telah datang kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada satu masa tu Abu Hurairah datang. Pada waktu tu bila kedatangan Abu Hurairah, yang berlakunya kejadian ni, Abu Hurairah datang tu pada Khamis malam waktu Isya. Maknanya Khamis malam Jumaat waktu Isya. Lalu Abu Hurairah berkata, kan, Abu Hurairah datang, lalu dia pun kata, dia kata apa? Uharriju ala kulli qati'ir rahim. Abu Hurairah macam nak marah ni, kan? Dia kata apa? Dia kata, aku akan menyempitkan, aku akan menyusahkan ke atas setiap orang yang memutuskan hubungan keluarga supaya ia bangun beredar dari sisi kami. Maksud dia macam mana ni tuan-tuan? Abu Hurairah kata, dalam diri Abu Hurairah ni dia tahu dah, dalam majlis dia itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Lalu dengan tegasnya Abu Hurairah kata, kalau dalam ni ada orang yang memutuskan silaturahim, aku akan beri susah dekat dia, kan? Aku akan pecah tembaran dia selagi mana dia tidak meninggalkan majlis ni. Kan? Tegah tu Abu Hurairah kata tu. Maknanya kalau dia tak bangun keluar, selagi itulah aku akan cerita si fulan ni lah yang memutuskan silaturahim. Abu Hurairah bagi ancaman, ya, bagi peringatan kepada orang yang dalam tu.
Maka bila mana Abu Hurairah berkata sedemikian, diulangnya perkataan itu sebanyak 3 kali. Abu Hurairah ulang 3 kali ni benda yang sama ni. Dalam ni ada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim tu, aku akan buat dia susah. Abu Hurairah ulang 3 kali, tak ada orang pun berdiri. Last kali dia dah selesai 3 kali dia ulang tu, maka fa'ata fatan ammah, lalu berdirilah seorang pemuda, yang mana pemuda itu segera beredar mendatangi ammah, ibu saudaranya. Rupa-rupanya Imam Abu Hurairah tahu dah ada orang yang memutuskan silaturahim tu, kan? Dia pun pergi jumpa ibu saudaranya. Dalam bahasa Arab ammah, dia beza sikit. Ammah, ibu saudara sebelah bapa. Kalau khalah, ibu saudara sebelah perempuan, sebelah mak lah, ya. Kalau ibu saudara sebelah bapa tu disebut ammah. Dalam hadis ini dinyatakan ammah. Lalu pemuda tadi dia pun beredar pergi ke rumah ibu saudaranya, yang mana dia telah memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya itu mungzu sanatain, selama 2 tahun dah. Tak tahulah, tak diceritakan bagaimana yang dia putus tu, sama ada berkelahi ke bergaduh dan sebagainya. Dia telah memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu saudaranya itu selama 2 tahun dah. Fadakhala alaiha, lalu dia masuk ke dalam rumah ibu saudaranya. Lalu ibu saudara dia terkejut, tuan-tuan, kan? Kata ibu saudaranya, wahai anak saudaraku, apa yang menyebabkan engkau datang ni, kan? Ya ibna akhi, ma ja'a bik, apa mu mari ni, kan? Mula-mula dah tak mari rumah aku ni selama 2 tahun dah, sekarang ni kenapa mu mari ni? Lalu pemuda tu pun jawab, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata kaza wa kaza, kan? Begini, seperti mana yang Abu Hurairah bagi ancaman tadilah, kan? Abu Hurairah bagi ancaman, dia kata kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, sila keluar beredar daripada majlis ni. Lalu ibu saudara pemuda tersebut berkata, kamu baliklah semula, pergilah balik kepadanya, iaitu kepada Abu Hurairah tadi, dan tanyalah balik kepada beliau kenapa dia kata sebegitu, kan? Kenapa Abu Hurairah marah sangat bagi orang yang memutuskan silaturahim ni? Pergi balik tanya dia. Lalu pergilah pemuda tu jumpa balik Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya segala perbuatan anak cucu Adam dibentangkan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam setiap hari Khamis, malam Jumaat, dan dia tidak akan menerima akan amalan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan silaturahim. Last kali hadis tu ancaman. Nabi kata apa? Allah Ta'ala tidak akan terima amalan kita. Kalau dalam hadis ini kata setiap amalan tu dibawa jumpa Allah Khamis malam Jumaat, amalan seminggu lah. Jadi kalau seminggu tu kita buat baik pun tidak akan menerima amalan bagi orang yang memutuskan silaturahim kaum kerabat tadi. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman dalam hadis ni bukan ancaman biasa-biasa. Ni ancaman yang keras. Sebab itulah bila mana cerita bab orang yang memutuskan silaturahim ni termasuk dalam bab dosa besar, kan? Sewenang-wenangnya memutuskan silaturahim ni adalah orang yang melakukan dosa besar. Baik. Seterusnya hadis 62, masih lagi dalam bab yang ke-30, cerita tentang dengan kerabat ni, kan, buat baik dengan kerabat ni. Hadis mauquf. Haddatsana Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla qala haddatsana Ayyub ibn Jabir al-Hanafi an Adam ibn Ali an ibn Umar radhiyallahu anhu ma anfaqa ar-rajul ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha. وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناول. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Nyatakan tiadalah seorang lelaki yang menginfakkan ke atas dirinya dan ahli keluarganya di mana dia mengharapkan ganjaran pahalanya, melainkan Allah Ta'ala akan membalasnya. Nabi nak bagi tahu kalau kita ni bagi infak ataupun bagi nafkah kepada isteri, pada anak kita, kan, tanggungan kita lah ahli keluarga kita, dan kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas, akan beri pahala itu. Dan mulalah dengan tanggunganmu, maka sekiranya ada lebih, maka berilah pada kerabat yang paling dekat, dan sekiranya ada lebih lagi, maka berilah kepada orang yang memerlukan. Hadis ni mungkin mudah nak faham lah. Baik, faedah daripada hadis yang pertama tentang pemberian nafkah ataupun infak lah, kan? Infak nafkah, kalau pada ahli keluarga wajiblah nafkah lah, kan? Bila mana menceritakan tentang buat baik untuk meraih pahala ni, boleh dikategorikan kepada 3 keadaan. Kan? Satu, yang pertamanya, bila mana kita buat sesuatu kebaikan, kita mengharapkan pahala, nescaya akan dapat pahala tu. Macam hadis ni Nabi kata, dia beri nafkah kepada ahli keluarga dia, bagi isteri dia, bagi anak dia, dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, nescaya dia akan dapat pahala. Sama juga tuan-tuan ibu ayah sekalian, nak datang masjid solat berjemaah, mengharapkan pahala daripada Allah, nak dapat 27 kali ganda pahala tu, kan, maka insya-Allah akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak salah dalam kita mengharapkan kelebihan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, pahala juga boleh diperolehi melalui kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kan? Kita melaksanakan perintah Allah, kita taat perintah Allah, walaupun kita tidak mengharapkan pahala, kita buat baik je, kan? Buat baik, laksana perintah Allah pun insya-Allah akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pahala juga boleh diperolehi bagi keadaan bila mana kita buat sesuatu perkara yang harus, tetapi kita niat untuk ibadah. Macam orang pergi kerja, kan, pergi kerja nak cari rezeki, cari rezeki, tapi niat keluar daripada rumah, aku pergi kerja ni kerana ibadah, kan, kerana dengan rezeki inilah aku nak cari rezeki yang halal, nak bagi nafkah, nak bagi makan anak bini aku, kan. Maka benda-benda yang biasa, benda yang harus, tapi niat ibadah, maka akan beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak ceritanya luasnya, skop Allah nak beri kelebihan dalam kehidupan kita ni. Dan begitu juga yang diceritakan dalam hadis ni, orang yang menghubungkan silaturahim itu adalah termasuk dalam orang yang memberikan infak tadi, ya. Dia beri infak kepada anak isteri dia, dia beri infak kepada ahli keluarga dia yang jauh tadi tu, yang dekat, yang lebih dekat dan yang memerlukan. Dalam konteks dia bagi sedekah tu, bagi infak itu, maka itu juga merupakan amalan yang dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai amalan untuk menghubungkan silaturahim. Kan? Jadi kita bantu orang, kita tolong orang, tolong sanak saudara kita, maka amalan itu adalah termasuk dalam bab amalan yang menghubungkan silaturahim. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-31. Laju sikit malam ni, ya. Bab yang ke-31, bab la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Apa maksud dia tu? Bab pada menyatakan tidak turun rahmat ke atas kaum yang padanya ada orang yang memutuskan silaturahim. Lagi takut ni bab ni, ya. Baik, kita tengok hadis 63, hadis marfu'. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qal akhbarana Sulaiman Abu Idam
qal sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an yaqul anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Daripada Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu an berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar rahmah. Ingat, bila mana ada lafaz inna kan, maknanya Nabi nak bagi penegasan lagi tu, nak bagi suatu benda yang sangat-sangat bahaya kan. Nabi kata sesungguhnya ar-rahmah. Ni ada pandangan ulama sikit ya. Yang dimaksudkan rahmat di sini, ada ulama menyatakan yang maksud rahmat ini ialah hujan kan. Maknanya kalau ada dekat kaum tu orang yang memutuskan silaturahim, maka hujan akan ditahan, hujan tak turun. Itu satu pandangan lah yang menyatakan rahmat di sini ialah hujan. Dan ada juga ulama menyatakan yang dimaksudkan rahmat ni adalah rahmat Allah Ta'ala kan. Rahmat kasih sayang Allah Ta'ala tu tak turun ya, bagi suatu kaum yang padanya ada orang yang memutuskan silaturahim. Baik, muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil satu pandangan daripada Imam Sana'ani. Kata beliau, pada hadis ini terdapat amaran dan ancaman yang sangat besar. Jangan duduk dalam majlis yang ada orang memutuskan silaturahim. Sampai tahap tu ya. Imam Sana'ani kata, kalau kamu tahu dalam majlis tu ada orang yang memutuskan silaturahim kaum kerabat dia, maka jangan duduk di situ, kerana tadi hadis menyatakan innar rahmah la tanzil kan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu tak turun. Sebab itulah juga bila mana ada cerita orang kata kena bala ni suatu benda azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, walaupun kena seorang tapi yang lain pun kena juga ya. Sebab itulah Imam Sana'ani kata, kalau kamu tahu dalam tempat tu ada orang yang memutuskan silaturahim, jangan duduk dalam majlis tu. Dan kalau kita ambil pandangan daripada Imam At-Tibbi, yang dinyatakan hadis ni, yang dimaksudkan oleh hadis ni, yang dimaksudkan orang yang ditahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah yang dimaksudkan tadi itu orang yang ditahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah orang yang membantu dalam memutuskan silaturahim dan dia menyetujui pemutusan silaturahim itu. Apa maksud Imam Tibi dikata? Dia kata seolah-olah orang yang membantu memutuskan silaturahim, dan bagi dia memutuskan silaturahim itu adalah suatu perkara yang biasa, tak salah pun ya. Bila dia kata seperti itu, maka orang yang sedemikianlah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditahan, ditegah, tidak akan turun kepada mereka. Jadi muslimin muslimat, pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah hadis ni juga nak menceritakan tentang ancaman yang sangat besar ya, bagi orang yang memutuskan silaturahim. Dan kalaulah kita tahu ya, ada juga di sini suatu anjuran kepada kita, kalau kita kenal sahabat kita ni termasuk dalam bab orang yang memutuskan silaturahim dengan mak ayah dia, dengan kaum kerabat dia, kita kenal kan, maka anjuran kepada kita untuk menasihatinya kan. Kena cerita dekat dia bahawasanya ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu sangat besar ya, sangat bahaya kan. Jadi nasihat kepadanya, terpulang kepada dia lah kan, dia nak terima ataupun tidak, kerana kita telah melaksanakan perintah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kenalah berusaha sedaya upaya untuk menjaga supaya silaturahim ini dijaga, ditakuti. Sebab kerana apa? Kerana tadi yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirisaukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ditahan untuk tidak diturun kepada kaum-kaum yang sedemikian. Muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ustaz rasa kita berhenti dulu hadis yang ke-63, 64, 65, 66 tu agak panjang juga sedikit tu. Jadi kesimpulanlah kita ambil untuk malam ni, beberapa hadis yang telah kita bincangkan, antaranya tentang ancaman ataupun peringatan yang sangat besar yang daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutuskan silaturahim tadi. Sehingga kan ada hadis yang menyatakan rahmat tak turun, sehingga kan Abu Hurairah beri tegasan tadi, ancaman yang berat, suruh beredar daripada majlis bagi orang yang memutuskan silaturahim. Bila mana kita tengok sedemikian, bahawasanya kita nampak suatu perkara yang sangat penting. Dan kenapa Imam Bukhari dia bawa hadis banyak ni kan, hadis banyak tentang silaturahim ni, antaranya juga adalah untuk memasakkan dalam hati kita, beri kesedaran kepada kita bahawasanya orang yang menghubungkan silaturahim itu adalah orang yang mendapat ganjaran yang terbaik, yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya untuk kita menjaga diri kita tidak termasuk dalam bab orang yang memutuskan silaturahim tadi. Jadi muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itu sajalah dulu perkongsian pada malam ini. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا